Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda masa penamaan kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okay guys, seperti yang kita tahu, malam ni adalah malam episod 4 ke 5 untuk Abang Aman sendiri. Dah banyak dah, aku kata dia antara caller-caller yang dah episod dia banyak dah untuk dalam Santai Chill ni. Dia kalau ada banyak tu tak lain tak bukan sebab permintaan banyak dan cerita dia memang laku keras bis. Betul. Jadi kenapa laku keras, kau kena tengok layan dari part 1 sampailah yang terkini. Jadi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe yang belum subscribe. Mana belum pula yang mana dah subscribe lah. Terima kasih banyak-banyak. Dan daripada korang yang mana tengah tengok ni, like dulu. Kita ada Facebook, IG, Facebook, apa lagi weh? Facebook, IG, Telegram, TikTok. TikTok. Itu yang paling penting, geng. Okey, seperti kita tahu, malam ni adalah Abang Aman. Jadi ni, Assalamualaikum Abang Aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Hafiz dengan Syuk? Apa baik. Sihat bang Sihat, Alhamdulillah. Okay, bang, pejam celik dah episod kelima dah ni. Itulah, tak sangka pula boleh sampai ke sini ya. Itulah. Orang kata selalunya kalau ada permintaan banyak tu, maksudnya cerita Abang Man tu menarik lah tu. InsyaAllah. Ya. Okey bang, macam sebelum ni bang, abang ada ceritakan tentang pengalaman misteri abang bila pergi ke Mekah. Betul kan? Jadi ada disclaimer yang ingin dia buat katanya. Jadi apa dia tu bang? Mungkin awal ni, sebelum kita masuk cerita yang pertama, kita boleh dengar dulu disclaimer apa yang abang nak cerita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Gini, ada jugalah kawan keluarga saya yang mendengar ni, dan dia sebutlah, Man, cerita Mekah tu jangan cerita yang minta buruk dapat buruk je. Sebab ada tak yang minta baik dapat baik? Itu yang saya ingat macam, yalah, tanah orang salah faham tentang Mekah kan. Jadi saya ambil benda, ada 3 perkara je lah, banyak sebenarnya, tapi saya ambil 3 perkara yang saya nak ceritakan, bahawa apa yang saya pernah terlintas, minta baik dapat baik. Sebagai contoh, yang pertama saya pernah 3 bulan selepas arwah abang saya meninggal, saya pergi ke umrah. Saya tengah baca Quran ni, surah Ar-Rahman saya ingat, tiba-tiba saya rasa macam rindu kat dia. Tiba-tiba macam tapi dia dah meninggal. Bila saya letak, saya lemparkan saya punya pandangan sebelah kanan. Sebab lebih kurang dalam 100 meter tu macam ada satu orang yang tengah tunggu saya tengok dia. Macam tu dalam Masjidil Haram ni. Saya macam rindu kat arwah abang lah, tapi dia dah meninggal kan. Tapi macam tengok kanan tu ada satu tubuh lelaki lebih kurang arwah abang saya. Tapi saya bukanlah, memang bukan, tapi lebih kurang arwah abang saya sedang menunggu saya tengok dia. Ngam-ngam saya tengok dia je, dia angkat tangan dan dia senyum. Jadi bila dia angkat tangan dan senyum, saya pun angkat tangan hangguk. Saya terus rasa macam terurai rindu tu. Itu yang pertama lah. Tapi memang features, janggut, jambang ni semua sama. Yang itu yang pertama lah, terlintas dapat. Yang kedua, dia bila 10 malam terakhir ni, ketika saya buat dulu Ramadan,
Mufti Masjidil Haram, bukan Mufti Mekah. Mufti Masjidil Haram dia bagi satu fatwa yang berumur dengan yang kanak-kanak kalau boleh tak payah masuk masjid lah. Sebab kena bagi laluan kepada orang yang baru sampai, sebab itu kira umrah wajib dia orang. Jadi saya tergolong dalam golongan tua lah. Masa tu haji untuk orang yang buat haji dalam 3 juta. Kota yang orang buat haji dalam 3 juta. Jadi waktu 10 malam terakhir Ramadan, orang yang datang lebih kurang dalam 5.5 juta. Jadi ada budak yang mati terpijak lah apa semua. Jadi mufti larang lah diorang untuk pergi ke masjid, dan untuk yang baru datang saja boleh pergi buat umrah. Okey, itu. Jadi saya ni kena uruskan mak di hotel kerana dia tak boleh pergi masjid. Jadi saya ni masuk tawaf sunat. Lepas asar saya masuk tawaf sunat. Ketika saya masuk tawaf sunat, saya punya pusingan yang pertama tu 1 jam. Punyalah lama dan punyalah padat manusia. 1 jam saya terfikir, ya Allah, mak punya berbuka belum beli. Saya baru terlintas je macam itu. Ada satu gerombolan yang ambil yang ambil pendekat. Dia ada macam-macam cara manasik umrah ni. Antara dia ada yang 3 tawaf yang pertama tu dia berlari anak. Tapi serentak dengan apa yang saya terfikir, mak ni belum beli makanan untuk berbuka. Sebab kalau satu pusingan 1 jam, 7 pusingan mungkin 7 jam. Jadi bila saya nak belikan mak saya makanan? Lepas saya terfikir saja benda tu, orang yang tawaf sambil berlari anak ni untuk 3 pusingan pertama masuk dan memecahkan rantaian manusia sampai saya boleh selesaikan lagi 6 pusingan dalam masa 15 minit ya. Alhamdulillah. Jadi ini antara yang kedua lah, kita terlintas minta baik dapat baik. Yang ketiga seperti yang lebih kurang sama jugalah, saya fikir nak uruskan mak dan sebagainya, tapi kalau saya keluar lepas sembahyang maghrib, saya nak masuk balik untuk sembahyang tarawih, dah tak ada tempat. Ketika saya terlintas macam tu, ada orang tegur saya, awak dari mana? Dari Malaysia apa semua. Oh, lepas tu dia kata, okey, kau pergi mana, kau balik, kau hari-hari sembahyang di sini, tempat iktikaf budak-budak sekolah lah. Jadi itu antara 3 contoh yang saya nak cakap, bahawa selain daripada terlintas buruk dapat buruk, terlintas baik pun dapat baik. Itu 3 saja. Jadi saya nak ambil pendekatan inilah, saya nak ajak pendengar untuk sama-sama semak info yang saya dah cerita, aman 1, 2, 3, 4. Semak info yang mendengar ni, semak info saya dengan orang tua masing-masing. Jadi pendengar yang dengar akan lebih jelas tentang perkara yang berlaku. Di samping Santa Chill, insyaAllah semakin mendapat tempat di hati pendengar lah dari pelbagai peringkat umur. Itu saranan saya lah. Okey, itu disclaimer awal. Yalah, macam apa yang cuba diperjelaskan kat sini, yang cerita kita bukanlah cerita abang-abang yang sebelum ni kata memburukkan tanah suci Mekah. Tidak. Dia ibaratnya orang kata dekat sana tu, apa yang dihajati, apa yang kita ingin tu akan makbulkan lah, sikit diizinkan lah. Jadi ni apa yang korang minta dekat sana tu, orang kata lebih pada berhati-hati lah. Maksudnya kalau kau minta baik tu, minta apa yang kau perlu, janganlah minta yang bukan-bukan. Betul. Sebab pernah dengar juga, Allah dia bagi kita yang perlu, bukan yang kita mahu. Betul. Kan. Okey, itu disclaimer awal. Jadi kalau korang yang mana tak jelas tu, kita tengah cerita apa, pergi dulu part 4. Dengarkan dulu, baru masuk part yang kelima ni. Okey, baik geng. Kali ni kita nak tahu perkongsian Abang Aman tentang apa. Okey bang, untuk yang cerita kali ni, dia berkenaan cerita apa? Misteri ke, seram ke? Ini lebih kepada misteri lah, tapi untuk kami yang menjalaninya dia rasa seram. Okay, faham. Okey, jadi kita pun tak nak tunggu lama bang. Apa kata kita mulakan dengan cerita abang yang pertama, dipersilakan. Cerita ni tentang sebuah rumah lah di Bandar Baru di Johor Bahru. Okey, kami sewa daripada seorang penyewa yang baik hati,
hanya melalui telefon saja kita berhubung lah, kerana saya ketika Kuala Lumpur dan ini di Johor Bahru. Okey, pakcik ni sangat baik. Dia suruh saya cat semula dan buat juga renovasi ringkas, kemudian tolong kemukakan resit dan tolak kos daripada duit sewa secara berkala. Sebagai contoh, katalah saya buat total tu 6,000, bayarlah dalam masa 5 bulan lah. 5 bulan tu tolaklah 400 macam tu lah, contoh macam tu. Okey, jadi dia memang baiklah. Jadi kalau 1,000 lebih saya punya, okey, tolak sikit kos, dan yang lain tu bayar macam biasa selama 5 bulan. Okey, jadi rumah tu sebenarnya memang agak teruk lah kalau nak ikut dia punya keadaan. Tapi kami bukan cari untuk keselesaan, bukan kami betul-betul cari rumah yang cantik untuk kami sewa, tak. Kami cari kerana ingin dekat lah dengan anak-anak arwah abang yang kecil. Waktu tu umur diorang dalam 5 tahun seorang dan 7 tahun seorang. So kami tak fikir panjang. Ada je orang yang tawar rumah untuk sewa, kami setuju. So dia perkara aneh yang berlaku kat rumah tu, dia tak tunggu-tunggu. Hari pertama masuk, kita macam biasalah, saya rasa tak sedap. Tapi kemudian bila anak isteri saya masuk pada hari pertama, okey, rumah tu 3 bilik. Saya ceritakan sikit, rumah tu 3 bilik. Bilik nombor 1, 2 dan 3 selari. Tapi bilik 1 dan 2 tu pintunya bertentangan. Okey, jadi anak perempuan saya, dia masuk ke bilik nombor 2 lah. Anak perempuan saya ketika itu umur 3 tahun. Ketika kami tengah sibuk perabot dan sebagainya, dia terus masuk dalam bilik dia dan dia bermain-main lah, bermain anak patung dekat dalam bilik dia tu dengan kawan kakak dia kata. Awak main dengan siapa tu? Dengan kawan kakak. Dia bahasakan diri dia kakak. Kakak main dengan siapa tu? Main dengan kawan kakak kan. Lepas tu dia ceritalah, kawan dia tu menamakan anak patung ke anak saya tu dengan nama Kabila. Kenapa panggil dia Kabila? Ni kawan kakak yang suruh panggil dia Kabila gitu. Ni kawan kakak yang suruh panggil Kabila kan. Jadi saya ni kalau setiap kali dia masuk rumah, dia punya suka nak masuk bilik tu seolah-olah memang ada satu kawan yang tengah tunggu dia tau untuk main dalam bilik. Sehingga kan kalau kita nak ajak dia makan memang susah. Kan? Lepas tu bila cara dia berbual tu memang seolah-olah ada orang yang berlawan cakap lah dengan dia. Jadi ada satu kali tu saya macam dah tak boleh nak sabarlah, dekat masuk hari ketiga itu saya dah tak boleh sabar. So saya panggil, kakak sini kan. Saya kata, kakak main sorang-sorang boleh? Kakak janganlah main dengan kawan kakak kan. Tak mainlah kita, kakak main ini kita namakan dia, saya tukar nama Kabila tu, saya tukar nama dia jadi Hasnah ke macam itu kan. Saya tengah cakap tu, mata anak saya pandang-pandang bilik tu kan. Jadi saya dah rasa macam, oh ni mungkin lah. Masa tu anak saya umur 3 tahun, baru je boleh cakap-cakap. Dia cakap awal sikit lah. Perempuan kan awal sikit cakap. Tapi dia punya cakap tu macam main lepas saja tau. Dia tak ada berfikir. Cuma bila kita tegah dia, janganlah kawan kakak tu, mata dia terus macam pandang-pandang ke arah bilik tu. So saya dah rasa macam something wrong somewhere lah dekat bilik tu. Okey, yang itu yang anak perempuan saya dekat situ. Kejadian aneh yang kedua, dia berlaku pada minggu pertama juga. Ni semua macam dia tak tunggu-tunggu, tak tunggu setahun, tak ada. Dia terus dia bagi. Rumah ni dia punya angker dia lain macam. Jiran-jiran semua pelik. Macam mana kami sampai 2 tahun. Macam tu. Sebab yang lain semua ada yang paling ringkas apa? 2 minggu. Yang paling pendek 2 minggu. Yang lama pun sebelum saya lah, yang lama pun dalam 6 bulan setahun. Kami ni pasal ada rumah orang tua di Johor Bahru, jadi kami tak duduk sangat di rumah tu. Jadi sebab tu kami boleh sampai 2 tahun. Okey. Jadi kejadian aneh yang kedua berlaku pada minggu pertama.
saya tidur di bilik saya. Anak lelaki yang sulung berumur 5 tahun tidur di bilik dia. Pintu bilik bertentangan, so saya tidak tutup pintu lah. Okey. Masa tidur tu saya mimpi macam ada satu lautan manusia, macam dalam konsep tu. Dan dalam kejauhan dalam mimpi tu, dalam kejauhan saya nampak anak saya tau. Saya nampak anak saya yang sulung ni berada dalam jarak yang jauh. Dalam mimpi tu saya nampak ada bison. Bison macam seladang tu, macam tu. Bison macam seladang sedang ngendap-ngendap untuk mendekati anak saya. So macam saya macam berjaga-jaga macam bison ni nak buat apa ni kat abang ni kan. Jadi bison tu daripada satu tiang ke satu tiang, dia macam daripada satu tiang dia pergi ke satu tiang lagi sambil mengendap anak saya, lepas tu ke depan. So saya berjalan juga sama dengan dia. Sebab saya nak anak saya, dia nak macam nak mengendap anak saya. Jadi bila semakin lama semakin dekat, semakin lama semakin dekat. Jadi seladang berkaki dua ni, dalam mimpi tu bison ni macam seladang lah, seladang berkaki dua tu semakin hampir dekat anak saya, dia jalan dan dia lompat sambil terkam anak saya. Waktu dia terkam tu saya macam berpuluh-puluh saya terjaga. Tapi dalam masa 2 saat lepas saya terjaga tu macam 1, 2, anak saya dekat bilik menjerit. Lepas tu saya terus bangun pergi kat dia, abang kenapa? Dia kata abang mimpi hantu. Kata. Jadi saya macam mimpi saya dengan mimpi dia ni berkaitan, macam connecting. Macam tu lah. So, saya macam what is this Okay, tak apalah. Okay. Dan saya inilah apa kami tidur sebilik je lah lepas tu. Okay. Ada mimpi aneh yang seterusnya. Saya mimpi saya tengah tidur di bilik master bedroom depan tu. Jadi dalam mimpi saya tu saya sedang tidur. Ketika saya tidur tu, dalam mimpi tu semua sama semua sama. Saya tidur dekat atas tilam apa, color apa, semua sama. Memang persis real life. Dan dalam mimpi saya tu, pintu rumah saya diketuk. Macam tu kena ketuk. Saya mimpi kena ketuk. Jadi dalam mimpi tu saya bangun dari tidur. Dan saya keluar menuju ke pintu hadapan. Okey. Apabila saya buka pintu, jelas nyata depan mata saya yang ketuk pintu itu adalah gula-gula lelaki yang saya sangat-sangat ingat muka dia. Yang ini nampak muka. Jelas memang seolah-olah mayat berbungkus macam tu. Saya buka, saya macam alamak, apa ni? Terus saya terjaga lah. Okey. Jadi saya tak tahu apa maksud mimpi yang itu waktu itu. Jadi nak jadikan cerita, rupanya segala apa lepasan yang pakcik tu bagi saya potongan sewa selama 5 bulan tu sebab nak renovate rumah ke apa semua, rupanya apa yang pakcik tu bagi tak dipersetujui oleh isteri dan anak-anak dia lah. Jadi satu hari mereka semua datang ramai-ramai datang rumah saya untuk bantah keputusan pakcik tersebut secara berdepan-depan lah. So saya tertanya-tanya, kenapa you all je datang? Pakcik kenapa tak datang sekali? Jadi mereka sebut apa tahu, pakcik baru saja meninggal. Saya terus teringat macam adakah yang saya pergi tu nak memberitahu bahawa dia dah meninggal macam tu. Jadi macam saya macam tak tahu, saya tak tahu nak, orang panggil merengas-merengus, saya tak tahu nak buat apa. Okay. Jadi malam tu perkara sewa kami dapat selesaikan cara baik. Maksudnya saya kata okey lah, tak apalah, apa yang saya dah potong tu saya bayar balik semula. Kerana memang kami tak tahu, kita ikut cakap arwah pakcik. Jadi kalau keluarga tak setuju, kita bayar balik lah. Cuma ketika saya tertanya lah, saya ada tertanya ke anak arwah lelaki pakcik tu. Saya cakap macam ni, bang nak tanya sikit dulu yang duduk bilik depan ni siapa Saya nak tanya tu because saya nampak macam ada satu besi tau. Besi tu, tahu tak keadaan besi hospital lama, orang nak sangkut, doktor nak sangkut
drip ke apa semua kan ada besi yang ni kan. Tapi macam besi hospital lama tu. Jadi benda tu diletak di situ. Jadi saya macam ada orang sakit ke kat bilik ni dulu. Saya terfikir gitu je. Saya tak fikir benda-benda gaib ke apa semua tak. Kan? Jadi saya macam nak tanya, siapa dulu duduk bilik ni? Kan? Tujuan saya sikit je, nak tahu siapa duduk itu je. Tapi isteri abang tu menyampuk. Kenapa? Ya awak baca-baca lah. Tu saya dah mula seram. Saya tanya lain, jawab lain. Saya dah mula, alamak, apa benda ni? Okey. Kat situlah start yang saya rasa macam apa benda yang berlaku memang rupanya orang-orang di dalam rumah tu sebenarnya tahu. Okey. Jadi itu perkara yang awalan lah kira pengenalan. Okey, pengenalan tentang rumah tu. Rumah tu selain daripada anak saya dan ini terganggu, anak saya yang baru lahir juga umur 23 hari masuk ICU. Untuk maklumat you all lah, dia masuk ICU kerana dia asyik tengok satu spot aja. Bila dia tengok satu spot, dia tak bernafas dan dia hijau. Okey, dia terus macam tak bernafas dan dia hijau. So saya pun ada satu kali tu bila kita azan dan anak saya, bila kita azan je anak saya macam merah, macam bernafas. So bila saya masuk bilik duduk atas katil, saya rasa ada orang duduk sebelah saya. Rasa katil tu melendut. Bila katil tu melendut, anak saya yang umur 23 hari ni tengok ke kiri macam tu. Dia tengok ke arah tempat yang melendut tu. Saya sampai lepas tu dia tengok ke arah melendut tu dan dia macam tak bernafas. Saya duk fikir macam this is something wrong yang tak tahu. Tapi bila saya azan, dia bangun balik lah. Bila azan dia bangun. Jadi saya hantar dia, kita ingat nak bawa dia pergi pakar, tapi tak sempat nak pakar tu. Kita lalu dekat hospital Sultan Aminah dan kita stop. Doktor sampai tak boleh nak tahu apa masalah, because doktor ambil air tulang belakang sebab dia minta izin ambil tulang belakang, because keadaan apnea yang pelik ni hanya berlaku kerana dua perkara. Satu virus ataupun satu lagi kuman lah, macam tu yang ada dekat tulang belakang ni. Waktu tu Sultan Aminah memang, bukan waktu tu lah, Sultan Aminah ni memang dekat dengan Masjid Abu Bakar. Saya masuk tu dia dah hijau, memang doktor nampak dia dah masuk dalam critical, masuk dalam zon merah. Bila azan dekat Masjid Abu Bakar masa isyak tu, dia merah, dia jaga. Jadi dalam hati saya kata anak saya memang kena tegur lah. Macam tu. This is ini mesti satu keteguran lah. Because doktor kata apnea yang ini, sebab saya tak ada sawan dan anak saya macam nak dekat kena sawan. Saya tak ada sawan, isteri tak ada sawan, keluarga semua tak ada sawan. Jadi doktor kata mesti ada gangguan. Jadi gangguan tu mungkin kuman atau virus lah yang ada dekat tulang belakang. Dia daripada air tulang belakang. Jadi umur 23 hari masuk ICU, NICU lah, budak kecil punya NICU selama 12 hari. Lebih kurang 12 hingga 15 hari. Kemudian bila doktor ambil air tulang belakang, doktor kata tidak ada kuman, tidak ada virus, tetapi ada gangguan. Dan saya rasa macam ini memang gangguan luaran lah. Okey. Bila saya keluar je daripada hospital dan saya bawa anak saya keluar, mulalah masing-masing keluarkan cerita-cerita diorang, versi-versi masing-masing yang apa yang pernah berlaku dekat rumah tu lah. Okey. Bilik belakang itu kami tak gunakan. Kami waktu tu cuma 4 beranak. Anak yang paling kecil ni belum lahir. Masa tu dalam perut lagi lah. Jadi bilik yang paling belakang tu, kalau siapa-siapa masuk atau lambat atau macam mana,
memang awak akan terjumpa dengan mata merah. Mata merah Mata merah. Dia macam tak tahu nak cakap, tapi mata merah dan berdiri lah. Berdiri. Tapi untuk orang-orang yang datang rumah tu tak ada pilihan lain. In order for them to untuk pergi ke bilik air belakang, mesti kena lalu depan pintu bilik nombor 3. Jadi bila nak lalu mesti akan beberapa kalilah mak mertua saya, nenek mertua saya, adik ipar saya, semua akan terjumpa benda tu. Nak bangun pagi ke apa, memang dia orang akan terjumpa mata merah. Itu satu. Dua, pasti akan ada lalu lembaga hitam. Pasti akan lalu. Dan kebetulan kawasan rumah dekat situ, kejiranan situ memang banyak gangguan yang jenis ni. Gangguan ni saya buat kesimpulan sendirilah. Dia ganggu budak-budak baru lahir. Sebab satu rumah anak dia baru lahir pun kena gangguan yang macam sawan nangis. Anak saya kena, anak orang rumah baris belakang kena, dan ada beberapa lagi bila ni je diorang macam berpantang di luar tempat itu. Dia berpantang di luar tempat itu pasal macam masing-masing macam serentak kena, macam nak kena sawan-sawan nangis lah. Okey. Jadi ada yang bercakap begitu, ada yang cakap jumpa mata merah, ada yang jumpa lembaga hitam. Yang saya sendiri ternampak ni yang macam bayang-bayang hitam ni. Itu saya tidak nampak. Banyak kali kalau saya tengah buat kerja atas meja, mata saya akan nampak macam ada satu bayang-bayang hitam bergerak. Bila saya tengok dia diam. Tapi bila saya duduk tengok je, dia bergerak. Saya cuma cari juga dari mana punca ni bayang-bayang hitam. Tapi dia punya gerakan tu memang macam orang tiba-tiba macam terkantoi tau. Macam tu. Macam tengah jalan-jalan tiba-tiba kita nampak dia diam. Tapi bila saya kekal dia tengok dia, nak tak nak dia gerak juga. Dia gerak macam tu. Itu ada tu lah. And then saya ni selalu outstation. Jadi kalau masa saya tengah mengandung tu, adik ipar saya yang perempuan teman dia. Jadi ada sekali tu dia tak masuk bilik saya lah, isteri saya, kerana dia nampak saya masuk. Dia ingat saya dah balik. Okay. Abang Man dah balik ni, kata. So rumah saya kata macam belum, bukan dekat, betulnya dia balik lagi 3 hari. Tapi tadi baru ada nampak dia masuk. Tapi orang rumah saya diamkan lah. Okay. And then dekat bilik depan juga, bila kita nak tidur, orang rumah saya lah, dia nak tidur. Bila dia nak tidur, ada macam orang tengah mencangkung tau. Macam Spiderman cangkung tu, yang senyet tu. Okay, cangkung atas almari. Jadi bila dia nak lelap tu, benda tu lompat atas dia. Dia macam terkejut. Okay. Jadi rumah tu macam aneh dia. Okay, satu, kejiranan itu memang aneh. Bukan saya seorang je yang kena. Banyak dah saya tengok ada orang lain pun kena. Kejiranan tu memang tidak aneh, kan? Tapi yang rumah ini lebih aneh ni. Cuma bila saya tanya dengan orang, saya pernah tanya dengan kawan saya lah, saya kata macam, ada cara tak nak buat sebab rumah ni dia macam melawan lain sikit lah. Saya biasa pindah-pindah, jadi saya tahu macam mana nak pagar rumah. Tapi yang ini aneh sikit. Walaupun saya dah pagar, dia macam masih tunjuk-tunjukkan muka dia. Masih ramai orang nampak. Jadi kawan saya di Negeri Sembilan, dia kata dia dah cuba minta tolong pakcik dia lah daripada jauh scan. Tapi dia kata tak boleh. Pasal ini orang owner memang sengaja buat perjanjian dengan kadam laut untuk jaga harta dia. Okey. Saya tak faham apa maksud kadam laut kan. Itu yang saya diamkan aje lah. Tapi rupanya rumah tu rumah pusaka dia orang.
dan 3 generation ada kena-mengena dengan inilah yang berkuasa di laut. Jadi saya tak tahu yang mana satu buatlah. Contoh atuk, bapa dan anak, tiga-tiga ada kena-mengena dengan agensi yang berkuasa di laut. Jadi saya tak tahu sama ada memang betul dia orang ambil atau tidak, sebab information yang diorang ni kerja di lautan saya dapat dalam 2 bulan sebelum saya pindah. Sedangkan saya dah dapat info tentang kadam laut tu dalam 3 bulan saya duduk dekat rumah itu. Rumah tu saya duduk 2 tahun. Saya sewa 2 tahun lah. Saya tak duduk selama 2 tahun lengkap. Sebab dekat-dekat setahun juga kita duduk di rumah tu yang kita duduk. Saya lahir, masuk ICU tu, saya kata okay, enough is enough. Kita just sewa aja tapi tak duduk rumah tu. Letak barang aja lah, letak barang. Tapi dah macam tu baru kita dapat tahulah yang mereka 3 generation tu ada kena-mengena dengan agensi di laut lah. Jadi saya fikir kalau rumah sewa, kalau ada perjanjian dengan sekian-sekian, dia memang akan liat sedikit lah. Dia tak ganggu kita secara macam teruk, tapi dia macam tak suka kita duduk lama. Macam tu lah. Saya fikir begitulah. Okay, baik. Baru satu piece Ingatkan minta lah 2-3 cerita, tapi agak panjang lebar yang ni. Tapi agak memang menyeronokkan lah. Jadi cerita pasal kadam. Aku sebenarnya, kau tahu piece pasal kadam ni? Tak ada tahu, tapi dia ada beza silap aku. Kadam pendamping dengan saka. Dia ada benda yang berbeza, bukan benda yang sama sebenarnya. Tapi yang setahu saya lah, kadam pendamping, saka benda yang berbeza sebenarnya. Dia pendamping buat macam kau berkawan dengan dia, kau tak boleh kontrol dia, tapi kau boleh minta tolong dia. Kadam dia lebih kepada orang suruhan kau lah. Maksudnya kau kena bagi macam-macam kat dia lah. Kena ada give and take lah. Saka ni memang waris lah, yang aku tahu lah benda-benda tu. Tapi wallahualam mana yang pakar cakap lah. Tak apa, yang mana mungkin tengah tengok ni, dia boleh berkongsi, mungkin boleh berkongsi di ruang komen lah. Kalau tahu pasal benda-benda ni, sebab kita pun sharing juga Pizan. Nak tahu jugalah kalau kita boleh bincangkan di ruang komen bawah. Okay, itu cerita tentang kadam laut. Banyak betul apa yang Abang Aman dengan keluarga lalui. Berapa kali tadi bergemang aku. Aku terdiam, aku cakap mak ai, apa benda ni Mat? Apa benda ni Mat? Cuma aku nak bertanya dengan Abang Man. Abang, apa yang terjadi dengan budak tu selepas abang tak bagi dia berkawan? Apa ni, dia macam lepas kita dah macam tak bagi dia panggil kabilah dan sebagainya kan, dia mula macam agak tak seronok lah. Tapi bila dia nak masuk bilik je, kita panggil kakak kat luar. Tapi kita just larang. Tapi saya ajak dia baca Quran dekat luar apa semua. Dan benda tu dia dah terus macam berkurangan. Cuma yang saya lupa nak cakap ni, okey, anak saya punya katil tu dia macam katil 2 tingkat, tapi dia ada tangga macam itu kan. Belakang dia tu dinding, dia selalu macam ke arah dinding tu. Dia duduk kat tangga tu, dan dia pergi ke penjuru tu. Dia akan bercakap kakak tu keluar dari penjuru, macam tu. Kakak tu okey. Dia kata kawan kakak ni keluar dari penjuru. Saya tanya je, lelaki ke perempuan? Perempuan lah, kawan kakak. Dia macam tu. Tapi kalau kita berdua je dengan dia dalam rumah, jawapan dia macam tu suka. Betul. Tapi saya terpaksa lah, sebab saya bapak kan. Saya kena dia, jadi nak tak nak saya kena macam kakak, jom kita baca Quran kat luar.
ada benda yang kita tak boleh nak berkongsi dengan budak. Betul. And dia pun tengah tak tahu apa pun masa tu. Dan jadi kita ni sebagai ketua keluarga kenalah. Walaupun mungkin tak berani pun sebenarnya, tapi disebabkan sebagai rasa tanggungjawab tu, nak kena nampakkan berani lah. Aku nak tanya banyak pun Fiz. Abang Man dah ceritakan detail pada aku. Dan saya sangat rasa best lah abang. Yang ni 45, dan entah lepas ni ada 46. Tu. Okey bang. Okey, aku ada apa nak tanya lagi? Nak tanya ada satu lah last lah bang. Okey lah, bagi. Dapat tak bang jawapan siapa yang penghuni bilik tu sebenarnya? Okey. Pasal kiri kanan tu memang orang yang umur dekat 70 lebih. Jadi saya tanya dia, okey, agak-agak siapa yang duduk sini dulu? Dia kata inilah bapa kepada pakcik, arwah pakcik. Arwah pakcik tu umur dia ketika tu lebih kurang dalam 60 lebih 70. So yang empunyanya ialah generasi pertama. Jadi saya nampak kemungkinan generasi pertama yang duduk tu. Kemungkinan. Because pakcik yang kedua dia tak meninggal kat rumah tu. Nampak tak? Generasi yang kedua tak meninggal kat rumah tu. Cuma saya nak pastikan juga sebenarnya yang ketuk pintu tu siapa. So saya pernah lah macam tanya dekat abang tu, bang boleh tak bagi saya gambar yang generasi pertama atau abang dengan ayah abang, bagi gambar dia masa dia jadi inilah kerja-kerja yang kat laut tu. Ada dah satu tu dia bagi gambar IC kot, gambar pasport. So memang nak, sebab muka ayah dengan atuk dia tu lebih kurang sama. Jadi tapi saya betul-betul ingat dah mimpi saya tu, dia macam lebih kepada atuk dia. Okay. Lebih kepada atuk dia. Saya tak berani nak cakap lah, tapi mungkin dia punya muka sebab dia nak beritahu yang dia dah meninggal ke, saya tak tahu. Macam dia nak beritahu yang dia dah meninggal. Jadi saya tak pastilah, tapi di bilik depan tu saya yakin yang generasi pertama lah. Macam tu. Okay, kita dah dengar dah segala penjelasan tentang rumah tu. Benda yang orang kata ialah benda misteri yang orang kata waris daripada apa perjanjian yang telah dilakukan oleh keluarga tersebut. Macam Abang Man sendiri pun pesan kan, ialah orang kata bila orang yang terdahulu yang membuat perjanjian, kita yang generasi yang kadang yang latest ni tak tahulah apa yang berlaku. So sebab itulah selalunya kadang ada ustaz berpesan supaya kita kenal dulu apa kesalahan silap keluarga kita, supaya benda-benda ni tak orang kata melibatkan kepada cucu cicit nanti terlibat. So dan kita yang penyewa pula pun berhati-hati juga kan. Kadang tanyalah sebelum sewa, tanya orang sebelah kenapa orang sebelum ni pindah. Ni tak tanya terus masuk parking salah park abang. Dia kalau macam rumah tu apa ni tak ada internet ke, selalu masuk kawasan banjir ke, kita nak kena tahu nak beli rumah ni, nak sewa rumah kena tahu benda-benda ni. Termasuk dengan benda ni ada gangguan. Kan? Betul? Kalau lah macam orang macam aku contoh nak menyewa, duduk seorang, lagi pisang. Betul? Macam mana? Kau cakap Okay. Dalam cerita ni banyak sangat penampakan bis. Sampai aku pun kejap lembaga hitam mengangkat, kejap budak, kejap orang tua, kejap apa yang berbungkus tu. Aku ni salah satu cerita yang aku dengar, tapi ada banyak penampakan. Selalunya bila satu tu je. Macam sebelum ni kita dengar tentang budak kandungan yang hilang kan. Kalau budak je. So pada aku tak tahulah berapa banyak benda atau kadam yang dia ada. Alright. Okay, aku rasa sampai situ saja sebab kita pun kekangan masa. Jadi bang, saya nak tanya dululah, lepas ni rasa-rasa ada cerita lagi ke? InsyaAllah ada di beberapa rumah lain lagi lah.
Ada lagi rumah lain. Rumah lain rupanya ada lagi. Ingat rumah ni dah habis dah. Dah rasa dah kata dah ambil pengalaman dah, tak nak tanya apa, kena bertanya lepas ni. Rupanya dia ada lagi. Dia dah bagi tahu tu kan. Jadi kalau korang nak tahu cerita rumah yang seterusnya, kenalah komen kat bawah ni. Cakap, tulis nak Jadi sebelum tu nak ucapkan terima kasih kepada abang kerana sudi berkongsi dengan kami, dan terima kasih kepada korang yang sudi mendengar dari awal sampai habis. Jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa anda pada video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.